Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bahasa, salam Perlis hebat, raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Salam satu haluan sehaluan. Selamat pagi Rabu 29 April 2020 bersamaan 6 Ramadan 1441 Hijrah. Baik, alhamdulillah, kesyukuran dipanjatkan kepada Ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita bersiaran lagi dalam program tuition online Perlis Mengaji pada hari ini. Untuk makluman, program tuition Perlis Mengaji ini telah memasuki fasa ketiga setelah fasa 1 dan 2 berjaya dilaksanakan dengan jayanya sebelum ini, bagi membantu murid-murid menambah ilmu pengetahuan sempena pandemik COVID-19 yang berlaku sekarang ini. Siaran ini dikuasakan oleh MAIPS dan JAIPS dengan kerjasama Kerajaan Negeri Perlis dan Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Baik, pada hari ini kita teruskan lagi bersiaran dalam program tuition Perlis Mengaji bersama saya, Cikgu Mat Nizam bin Haji Pin, Guru Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Ahmad untuk slot Bahasa Melayu SPM. Baik anak-anak pelajar dan sidang penonton yang berwibawa dan dirahmati Allah, bersama-sama cikgu pada hari ini sekalian. Slot pagi ini, cikgu akan berkongsi sedikit ilmu berkaitan pembelajaran secara holistik dan visual, kajian ke atas cerpen Gerhana Manusia karya Aminah Mohtar. Kredit cikgu berikan kepada cikgu Linda Nur, rakan maya cikgu dari Kuala Lumpur yang berkongsi kaedah tersebut. Baik anak-anak murid yang cikgu kasihi dan hormati sekalian, slot santai minda yang cikgu namakan ini akan membincangkan dan mengupas cerpen Gerhana Manusia ya. Untuk makluman, cerpen ini dipetik dalam antologi Sejadah Rindu tingkatan 5. Mungkin ada sekolah atau anak-anak pelajar yang sudah pun belajar dan mengkaji cerpen ini sebelum ini, sebelum sesi persekolahan kita ditangguhkan. Anggaplah pelajaran hari ini ya anak-anak sebagai pengukuhan dan ulang kaji buat kalian. Manakala pelajar atau murid-murid yang belum lagi mengkaji cerpen Gerhana Manusia ini, bolehlah belajar dan menguasainya secara atas talian ini bersama-sama cikgu sebagai PDPC kita pada hari ini. Baik ya, untuk hari ini cikgu akan lebih menekankan aspek kemahiran menulis ya. Moga di akhir pelajaran nanti murid-murid bolehlah mencatat nota cerpen kita pada hari ini. Okey, sebelum cikgu teruskan pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita lihat terlebih dahulu standard kandungan dan standard pembelajaran kita. Okey, baik ya. Pembelajaran sempena PKP 4 COVID-19 fasa 3 ini, standard kandungan dia 4.1, memahami dan mengapresiasi karya sastra. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini 4.1.1, memahami dan mengapresiasi prosa moden dan prosa tradisional dengan menyatakan respon peribadi yang sesuai terhadap karya sastra.
Okey, untuk hari ini kita akan kaji prosa moden ya anak-anak. Okey, baik. Objektif kita pada hari ini diharapkan selepas majlis ilmu ini anak-anak didik dapat yang pertama menyatakan dan menghuraikan sekurang-kurangnya 2 persoalan yang terdapat dalam cerpen kajian. Okey, yang kedua, objektif yang kedua ialah murid dapat mengemukakan sekurang-kurangnya 2 pandangan peribadi murid berdasarkan prosa moden tentang nilai kemanusiaan yang terdapat dalam cerpen kajian kita hari ini. Dan yang ketiga, objektif kita yang ketiga, anak-anak dapat mengaplikasikan kaedah 5S1C dalam menulis nota Komsas. Ya, nanti cikgu terangkan apa itu kaedah 5S1C. Baik anak-anak pelajar dan sidang penonton yang berwibawa sekalian, slot pagi ini cikgu akan berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan cerpen Gerhana Manusia. Baik anak-anak pelajar cikgu sekalian, sebelum cikgu meneruskan sesi perbincangan dengan lebih lanjut, mari sama-sama kita saksikan sedikit video yang cikgu kongsikan ini berkaitan dengan sinopsis cerpen Gerhana Manusia. Okey, semoga paparan video ini nanti anak-anak pelajar dapat sedikit gambaran, sedikit informasi tentang perjalanan keseluruhan cerpen tersebut. Kerana mungkin ada dalam kalangan anak-anak didik yang cikgu rasa belum lagi berkesempatan membaca teks cerpen ini. Okey, baik jom kita sama-sama saksikan. Oh ya, sebelum tu minta anak-anak didik sekalian bersedia dengan pen serta buku catatan terlebih dahulu untuk membuat catatan isi pelajaran kita pada hari ini. Kerana cikgu yakin dan percaya sekiranya kita hanya mendengar sahaja, peratusan untuk kita lupa sangat tinggi. Tetapi jika kita dengar dan catat, insya-Allah kita tidak akan melupakannya. Kerana apa? Jika kita lupa, kita boleh rujuk balik apa-apa perkara penting yang sudah kita catatkan. Baik, panjang pula cikgu duk ngomen ni. Maklumlah lama tak pergi sekolah ni. Baik anak-anak, dah bersedia? Jom kita mulakan. Tuan Besar Musa yang terbaring kaku di atas katil hospital dengan mata yang terpejam rapat bukanlah lelaki yang malang. Lelaki tua itu yang ketagihan arak selama bertahun-tahun kini tenat dan dirawat di hospital akibat salahnya sendiri. Sekarang beliau hanya bergantung hidup pada alat sokongan hayat. Nusia memberitahu Dr. Muni bahawa bank darah sudah kehabisan stok darah. Dr. Muni mengarahkan Nusia menghebahkan keadaan yang berlaku itu kepada media kerana sudah pasti akan ada orang yang mahu mendermakan darah mereka kepada Tuan Besar Musa yang kaya dan terkenal itu. Nusia yang merasakan Tuan Besar Musa sudah diambang maut lebih memerlukan bacaan Yasin dan ucapan kalimah syahadah. Tindakan memasukkan darah ke dalam Tuan Besar Musa secara berterusan seperti yang diarahkan oleh Profesor Dr. Juaidi adalah suatu pembaziran. Dr. Murni menasihati Nusia agar tidak terlalu beremosi kerana mereka hanya bekerja di hospital itu dan perlu mematuhi arahan. Namun begitu, Nusia tetap tidak berpuas hati apabila darah bagi seseorang manusia itu mempunyai nilai yang berbeza sehingga menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Nusia beredar dari wad unit rawatan rapi. Dia kecewa kerana Profesor Dr. Juaidi tidak pernah melawat Solehah dan Al-Hafiz termasuklah bayi yang terbuang, gadis malang yang kena belasah dan mahasiswa penghidap leukemia. Mereka juga koma dan memerlukan darah seperti Tuan Besar Musa. Nusia yang melawat Solehah berasa amat sebab apabila mengenangkan sikap pihak atasan yang lebih mengutamakan Tuan Besar Musa yang tubuhnya seperti sudah tidak mahu menerima darah lagi.
solehah yang memerlukan 3 pek darah sahaja untuk pulih tidak diberikan oleh pihak atasan. Profesor Dr. Juaidi tetap mahu 10 pek darah untuk Tuan Besar Musa, iaitu penyumbang terbesar dana kepada kelab elit hospital itu, walaupun Dr. Murni sudah mengatakan bahawa stok darah di bank darah sudah habis. Dia mengarahkan mereka mendapatkan bekalan darah itu daripada hospital lain. Nusia terjerit apabila melihat tekanan darah solehah yang semakin rendah. Profesor Dr. Juaidi menoleh lalu dengan selamba beliau mengarahkan Nusia memberikan Jelafundin sahaja sebagai pengganti darah asli supaya tekanan darah solehah meningkat dan tidak meninggal dunia pada hari itu. Nusia yang terpana dengan arahan Profesor Dr. Juaidi bertanyakan sebab solehah tidak diberikan darah tulen. Profesor Dr. Juaidi tetap dengan prinsipnya dan menganggap nyawa Tuan Besar Musa lebih berharga daripada nyawa solehah yang tiada kepentingan terhadap mereka. Nusia akur dengan arahan itu, namun dia masih gagal untuk menahan kesabarannya. Nusia mengatakan bahawa darah yang ada di bank darah itu kepunyaan kelab elit yang boleh dijual untuk membeli minuman keras. Dr. Murni meminta Nusia bersabar kerana mereka hanya kumpulan kecil di situ. Mata Nusia terpaku pada skrin mesin bantuan hayat mahasiswa leukemia yang memerlukan 4 pek darah untuk pulih. Nusia tidak menganggap kejadian kehabisan 100 pek darah sebagai satu takdir tetapi lebih kepada pembaziran darah dalam usaha menyelamatkan Tuan Besar Musa. Dr. Murni memandang ke arah Nusia sewaktu ventilator bayi terbuang berbunyi. Nusia memberitahu Dr. Murni bahawa setengah pek darah sahaja diperlukan untuk menyelamatkan nyawa bayi tersebut yang tidak mustahil bakal menjadi Perdana Menteri pada suatu hari nanti. Nusia memandang Al-Hafiz yang remuk tulang selangkanya. Selepas itu, Nusia memandang gadis malang pula yang berada di katil bernombor 4. Gadis malang itu berdarah otaknya akibat dihentam dengan beroti. Tidak lama kemudian, Nusia pun keluar dari wad unit rawatan rapi itu. Nusia mengatakan bahawa juruteknik makmal itu boleh dianggap pembunuh jika enggan menyerahkan 5 pek darah untuk menyelamatkan nyawa 4 orang yang sedang koma. Nusia sanggup berhadapan dengan segala risiko atas tindakannya mengambil darah untuk kegunaan Tuan Besar Musa. Nusia berharap dengan 5 pek darah yang dibawanya dari bank darah dapat menyelamatkan solehah, mahasiswa leukemia dan Al-Hafiz. Pembaziran darah yang amat besar akan berlaku sekiranya 5 pek darah tersebut dimasukkan ke dalam tubuh Tuan Besar Musa yang sudah tiada tanda-tanda masih hidup. Profesor Dr. Juaidi muncul di wad unit rawatan rapi dengan wajah yang amat cemas. Tak kala mesin bantuan hayat Tuan Besar Musa berbunyi. Hasil pemeriksaan mendapati tekanan darah Tuan Besar Musa turun mendadak dan rima denyutan jantungnya pula menjadi satu garisan lurus. Tubuh Tuan Besar Musa terketar-ketar sebelum kaku semula di katil selepas Profesor Dr. Juaidi meletakkan defibrillator pada dadanya bagi menggetarkan jantung. Beliau tertekan apabila Tuan Besar Musa sah meninggal dunia selepas 2 jam berusaha untuk menyelamatkan nyawanya. Profesor Dr. Juaidi kecewa kerana harapannya untuk memperoleh RM100,000 musnah. Dr. Murni dipandang dengan mata yang tajam sambil menyuruhnya menulis laporan kematian. Suaranya pula tinggi sewaktu bertanyakan Dr. Murni tentang kehilangan 5 pek darah dari bank darah. Nusia memandang Dr. Murni dengan wajah tidak percaya. Dr. Murni menyerahkan surat peletakan jawatannya kepada Profesor Dr. Juaidi. Dr. Murni sudah tidak mahu menjadi doktor manusia sahaja kerana kini dia juga mahu menjadi doktor kemanusiaan. Profesor Dr. Juaidi tercengang. Dr. Murni berlari sambil mencapai tangan Nusia. Dia mengajak Nusia sama-sama pergi ke bank darah supaya setiap seorang daripada mereka dapat menderma 2 pek darah bagi menyelamatkan semua pesakit yang sedang koma
di wad unit rawatan rapi. Nusia berasa gembira dan amat bersyukur. Okey, baik. Anak-anak pelajar, cikgu harap kamu dapat memahami sedikit sebanyak dan beroleh informasi tentang perjalanan cerita cerpen Gerhana Manusia itu sebentar tadi. Okey, melalui paparan video yang kamu saksikan tadi, ada buat catatan tak? Okey, baik. Seterusnya cikgu akan menjelaskan lebih lanjut lagi kaedah pembelajaran secara holistik dan visual ini. Okey, baik. Sekarang cikgu akan perincikan lagi keseluruhan cerpen Gerhana Manusia. Baik, anak-anak ingat lagi tak siapa watak yang mendominasi cerpen tersebut? Ingat? Watak-watak yang terlibat yang menguasai keseluruhan kisah cerpen Gerhana Manusia ni. Okey, daripada paparan video yang anak-anak tengok tadi, kena ingat lagi tak watak ni? Profesor Dr. Juadi. Okey, yang kedua Dr. Murni. Yang ketiga jururawat yang prihatin dalam cerita tersebut bernama Nusia. Okey, dan yang terlantar sakit, siapa dia? Masih ingat lagi tak? Tuan Besar Musa. Okey, cerita ni sebenarnya berkisar tentang pekerja-pekerja hospital. Dan gambar-gambar inilah yang kamu akan sentiasa lihat yang akan terpapar pada slide cikgu seterusnya untuk memudahkan kita mengingati watak-watak yang terlibat dalam cerita Gerhana Manusia ini. Baik, cikgu akan teruskan lagi. Keseluruhan kisah Gerhana Manusia ini sebenarnya kisah seorang doktor yang mementingkan ganjaran materialistik ketika merawat pesakit sehingga mengabaikan nilai kemanusiaan. Siapa doktor tersebut? Ingat lagi tak? Okey, doktor tersebut ialah Profesor Dr. Juadi yang ingin memberikan semua pet darah yang ada di hospital kepada Tuan Besar Musa yang menjadi penyumbang utama jamuan kelab kebajikan mereka. Okey, boleh faham anak-anak cerita dia? Okey, kisah siapa? Kisah seorang doktor. Doktor apa? Doktor Juadi. Apa Doktor Juadi ni buat? Dia ingin memberikan semua pet darah yang ada di hospital. Kepada siapa? Kepada Tuan Besar Musa. Kenapa Tuan Besar Musa? Orang lain dia tak mau bagi. Kerana Tuan Besar Musa ni merupakan penyumbang utama jamuan kelab kebajikan mereka. Baik, boleh faham secara keseluruhan kisah cerpen Gerhana Manusia ni berlaku di hospital ya. Ya, berbalik kepada tabung darah tadi, sebenarnya negara kita juga sekarang ni mengalami kekurangan bekalan darah. Jadi kenapa fenomena ini berlaku ya anak-anak? Okey, tak lain dan tak bukan kerana sikap masyarakat kita hari ini yang kurang kesedaran untuk menderma darah. Kerana apa? Takut jarum. Tu alasan dah, sebahagian daripada alasan takut jarum dan sebagainya. Walaupun pelbagai kempen telah dibuat oleh kerajaan, namun usaha ini hanya sia-sia sahaja. Jadi, cikgu sarankan di sini, jika ada peluang dan kesempatan, pergilah kamu menderma darah. Kerana setitis darah yang kita dermakan boleh menyelamatkan satu nyawa manusia. Baik, anak-anak pelajar, seterusnya inilah paparan nota kita secara video dan holistik yang cikgu maksudkan. Okey, baik. Gerhana Manusia. Okey, cikgu terangkan satu demi satu ya. Gerhana Manusia ini cerita tentang pengabaian nilai kemanusiaan. Berlaku di mana cerita ni? Latar tempat dia di bank darah dan di unit rawatan rapi. Tapi keseluruhan cerita ni berlaku di unit rawatan rapi atau ICU. Kisah tentang pengabaian nilai kemanusiaan. Baik, kita berkenalan dulu dengan pesakit-pesakit yang ada di unit rawatan rapi ni. Okey, siapa yang pertama? Okey, Tuan Besar Musa. Siapa Tuan Besar Musa ni? Ingat Tuan Besar Musa ni dia seorang kaki botol. Kaki botol ni simpulan bahasa bagi orang yang suka minum arak.
Okey, jadi Tuan Besar Musa ni menjalani kehidupan atau gaya hidup yang tidak sihat. Banyak minum arak menyebabkan kesihatan dia terjejas teruk dan dimasukkan ke hospital kerana tenat dan koma. Ingat Tuan Besar Musa tu kaki botol. Kemudian Tuan Besar Musa ni merupakan seorang tokoh korporat dan teknokrat kerana mempunyai banyak gedung-gedung perniagaan. Orang kaya ni Tuan Besar Musa, nama pun besar kan. Okey, kemudian Tuan Besar Musa ni seorang yang dermawan. Dia menyumbang kepada kelab elit di hospital tu sebanyak 100K. Jadi itu yang Profesor Dr. Juwaidi duk pulun kat Tuan Besar Musa ni sahaja sehingga mengabaikan pesakit dia yang lain. Okey, kita tengok. Yang kedua ialah solehah. Pesakit di unit rawatan rapi seterusnya ialah solehah. Siapa dia solehah ni? Solehah ni seorang wanita yang mengalami pundi janin dia pecah di ovari. Dia terlantar di hospital, kehilangan banyak darah dan memerlukan darah. Okey, pesakit seterusnya ialah Al-Hafiz, seorang pemuda yang ditimpa kemalangan, memerlukan juga darah. Okey, seterusnya bayi. Bayi ni adalah bayi mangsa, bayi buangan, juga memerlukan darah, koma di hospital sekarang ni. Dan yang seterusnya ialah gadis malang. Gadis malang ni didera oleh keluarganya dan mengalami masalah dan dia juga perlu menerima darah. Seterusnya ialah mahasiswa universiti. Mahasiswa ni mengalami penyakit leukemia. Jadi keenam-enam watak pesakit ni memerlukan darah. Tapi tumpuan Dr. Juwaidi tadi lebih kepada Tuan Besar Musa. Kerana apa? Kerana Tuan Besar Musa ni penyumbang utama kelab elit mereka. Okey, baik, kita berkenalan pula dengan petugas hospital. Okey, anak-anak masih ingat lagi siapa petugas hospital? Okey, yang pertama ialah Profesor Dr. Juwaidi. Okey, apa sikap Profesor Dr. Juwaidi ni? Dia seorang yang materialistik. Apa maksud materialistik? Mementingkan kebendaan. Okey, contoh dia beri semua pek darah kepada Tuan Besar Musa dengan harapan Tuan Besar Musa ni sihat, boleh menyumbang kepada kelab elit mereka lagi. Okey, ingat materialistik. Okey, kemudian watak yang seterusnya ialah Dr. Murni. Apa sikap-sikap Dr. Murni ni? Iaitu bertanggungjawab. Contoh dia, sekejap cikgu akan terangkan lebih lanjut. Okey, kemudian dia seorang yang tegas. Letak jawatan di akhir cerita nanti ya. Okey, kemudian watak jururawat yang bertanggungjawab, yang prihatin dalam cerita ini ialah jururawat bernama Nusia. Okey, dia seorang yang prihatin cari bekalan darah untuk diberikan kepada pesakit-pesakit yang lain. Okey, seterusnya watak petugas hospital yang seterusnya ialah juru teknik makmal. Okey, kerja dia menjaga bank darah. Okey, baik pelajar-pelajar. Inilah yang cikgu katakan pembelajaran secara visual dan holistik. Ya. Dalam satu paparan, satu muka surat sahaja boleh merangkumi keseluruhan cerita yang terdapat dalam cerpen Gerhana Manusia. Jadi anak-anak tak perlulah menulis panjang-panjang nota dan sebagainya, sebab kita kalau buat macam ni nampak lebih jelas apa sahaja kisah yang watak, kisah yang berlaku dalam cerita kita boleh tafsirkan dalam satu muka surat sahaja. Jadi anak-anak boleh lukislah dengan tangan sendiri, ikut kreativiti masing-masing ya. Warna-warnikan supaya seronok tengok, pandang tak jemu orang kata. Kalau nota kita kemas dan menarik, seronok untuk kita ulang kaji. Tapi kalau buat sekadarnya sahaja, tu sebab malas nak ulang kaji. Betul tak? Betul kan? Okey, nota ni satu muka surat saja dan dapat menjelaskan keseluruhan cerita. Kalau dalam kelas cikgu lebih suka minta anak-anak murid cikgu lukis visual ni atas kertas majung. Sebab apa ya? Sebab paparan dia lebih jelas lagi dan dapat menguji kreativiti anak-anak murid cikgu melukis. Jadi cikgu harap lepas ni anak-anak didik sekalian dapat mencatat nota kajian prosa moden maupun prosa tradisional menggunakan kaedah ini.
yang cikgu rasa ia ringkas dan mudah untuk anak-anak didik lebih mengingati dan memahaminya dalam masa yang singkat berbanding anak-anak mengulang kaji dengan membaca teks cerita yang panjang atau membaca ulasan yang banyak huraiannya. Jadi kaedah ini cikgu rasa lebih praktikal dan dapat menjimatkan masa anak-anak untuk lebih memahami dan senang kita nak ulang kaji. Boleh faham anak-anak? Boleh kan? Mudah je. Lepas ni kalau tak faham, boleh ulang balik tengok dalam Facebook lah. Okey, baik. Selanjutnya kita pergi kepada aktiviti kita yang pertama, arahan dia. Berdasarkan nota visual dan holistik cerpen gerhana manusia, tulis 2 kata kunci dan menghuraikan sekurang-kurangnya 2 persoalan yang terdapat dalam cerpen. Okey, anak-anak salin lah. Aktiviti kita hari ini berdasarkan nota visual yang tadi itu, tulis 2 kata kunci dan menghuraikan sekurang-kurangnya 2 persoalan cerpen tersebut. Kita tengok balik paparan visual dan holistik ni. Okay, apa kata kunci yang ada dalam ni? Okay, dalam ni cikgu rasa ada 4 kata kunci ya. Yang pertama, materialistik. Yang kedua, bertanggungjawab. Yang ketiga, tegas. Dan yang keempat, perihatin. Okay, catat ya anak-anak, 4 kata kunci atau isi penting yang mendominasi keseluruhan cerita gerhana manusia ni. Ada 4 kata kunci dia. Tapi aktiviti kita tadi minta tulis apa? Tulis 2 sahaja. Okay, kita boleh bagi lebih nah. Tapi untuk aktiviti ni kadar 2 cukup lah. Okey, baik. Kita tengok. Kata kunci yang pertama apa dia anak-anak? Materialistik. Okey, kita jana persoalan dia. Macam mana nak buat persoalan daripada kata kunci materialistik? Okey, sebelum tu siapa yang bersikap materialistik ni? Ni watak ni nah. Profesor Dr. Juadi. Okey, ayat persoalan dia. Persoalan mementingkan ganjaran materialistik ketika merawat pesakit sehingga mengabaikan nilai kemanusiaan. Jadi persoalan dia di sini anak-anak tulis macam ni nah. Jangan tulis persoalan materialistik berhenti kat situ saja. Tak betul ya nah. Sebab persoalan kita kena ada pernyataan dia sikit. Okey, contoh dia. Kita ambil balik gambar ni. Profesor Dr. Juadi, seorang yang materialistik, ingin memberikan semua pek darah yang ada di hospital kepada Tuan Besar Musa yang menjadi penyumbang utama kelab kebajikan mereka. Dapat? Baik, kita pergi ke kata kunci yang kedua, tanggungjawab. Okey, siapa yang tanggungjawab cerita ni? Tak lain tak bukan ialah Dr. Murni. Baik, apa Dr. Murni buat? Okey, kita tengok persoalan dia dulu. Persoalan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Ayat lengkap nah. Jangan tulis persoalan bertanggungjawab. Salah macam tu. Okey, kemudian bagi contoh dia. Kita ingat dah watak tadi, watak kartun Dr. Murni ni. Kita terus saja tulis Dr. Murni dan kita boleh tambah Nusia. Nusia juga seorang jururawat yang bertanggungjawab. Apa tanggungjawab mereka? Okey, mereka Dr. Murni dan Nusia bertanggungjawab menjalankan tugas mereka dengan segera memasukkan gelafundin ke dalam salur darah solehah untuk menyelamatkannya. Okey, highlight perkataan gelafundin tu. Balik kamu boleh cari apa maksud gelafundin ni dalam kamus ataupun Google sahaja. Sekarang ni semua maklumat di hujung jari kan. Okey. Okey, seterusnya. Kata kunci seterusnya ialah tegas. Siapa watak yang tegas dalam cerita ni? Dr. Murni. Okey, persoalan dia. Persoalan ketegasan dalam membuat keputusan. Contoh. Okey, Dr. Murni tegas membuat keputusannya dengan meletakkan jawatan kerana tidak sependapat dengan Profesor Dr. Juadi yang terlalu mementingkan materialistik. Betul kan? Di akhir cerita, Dr. Murni memberi sepucuk surat peletakan jawatan dia kepada Dr. Juadi semata-mata tidak sependapat dengan keputusan yang dilakukan oleh
Profesor Dr. Juadi yang lebih mementingkan materialistik daripada merawat pesakit dia tu. Okey, seterusnya kata kunci kita yang keempat adalah prihatin. Okey, siapa yang prihatin? Okey, jururawat kita. Nama apa jururawat kita ni? Nur Sia. Okey, persoalan dia. Persoalan keprihatinan terhadap penderitaan orang lain. Okey, contoh, Nusia seorang jururawat yang prihatin terhadap pesakit-pesakit yang koma dan tenat dengan berusaha mendapatkan bantuan darah untuk mereka. Okey, baik. Boleh dapat? 4 kata kunci, 4 persoalan. Tapi aktiviti kita tadi dia minta 2 saja. Kamu buat 4 pun lebih untuk kamu memahami ya. Okey, baik. Kita pergi kepada aktiviti 2 pula ya anak-anak. Okey, baca arahan dia. Berdasarkan nota cerpen gerhana manusia, tuliskan sekurang-kurangnya 2 pandangan peribadi anda tentang nilai kemanusiaan yang terdapat dalam cerpen ini. Okey, 2 nilai kemanusiaan. Okey, anak-anak boleh ingat kata kunci tadi, kita boleh jadikan dia sebagai nilai kemanusiaan atau nilai murni. Tapi ingatlah, untuk nilai kemanusiaan atau nilai murni, anak-anak ambil yang positif. Jangan ambil nilai yang negatif. Okey, contoh tak bolehlah ambil nilai kemanusiaan materialistik tadi kan. Sebab dia berunsur bersifat negatif. Okey, kita ambil yang pertama, tanggungjawab. Okey. Anak-anak boleh tulis nilai bertanggungjawab. Jangan lupa masukkan perkataan nilai lah kalau kita nak jawab soalan nilai. Siapa yang bertanggungjawab? Dr. Murni. Apa contoh dia? Dr. Murni bertanggungjawab menjalankan tugas dengan memasukkan gela funding ke dalam salur darah solehah untuk menyelamatkannya. Baik. Yang kedua, kata kunci dia ialah prihatin. Cuma kalau nak buat jawapan untuk nilai, kita tambah perkataan nilai di hadapan. Nilai keprihatinan. Siapa watak dia? Nusia, jururawat kita ni yang rajin ni. Okey, apa prihatin Nusia ni dalam cerita kita? Okey, Nusia seorang jururawat yang prihatin terhadap pesakit-pesakit yang koma dan tenat dengan berusaha mendapatkan bantuan darah untuk mereka. Okey, dapat anak-anak? 2 nilai kemanusiaan. Okey, sebenarnya kamu boleh buat latihan lain kalau nak tulis nilai lain nilai selain daripada nilai tanggungjawab dan keprihatinan yang ada dalam cerpen kajian kita hari ini. Baik. Untuk tu 2 kata kunci yang dominan perlu anak-anak ingat. Okey, dalam cerita kita hari ini 2 kata kunci yang dominan, yang mendominasi keseluruhan cerita kita hari ini adalah prihatin dan bertanggungjawab. Okey, ingat 2 ni cukup. Tak payah ingat banyak-banyak dah. Sebab ingat banyak-banyak pun nanti jawapan dia cikgu abang di akhir rancangan nanti. Pasal apa kena ingat 2 sahaja. Tak perlu ingat banyak. Okey, baik. Seterusnya cikgu akan jelaskan, terangkan kat kamu teknik 5S1C. Apa dia tu 5S1C? Okey, baik. Teknik ni juga berkesan dan memudahkan pelajar mengingati dengan lebih pantas. 5S. S tu sebenarnya merujuk kepada soalan yang lazim ditanya tentang aspek Komsas. Apa soalan dia? Iaitu S yang pertama ialah persoalan. Okey, yang kedua, S kedua ialah perwatakan. S ketiga, nilai. S yang keempat, latar masyarakat. S yang kelima ialah pengajaran. Jadi 5S selalu soalan ni ditanya dalam peperiksaan soalan ni soalan aspek kajian Komsas, persoalan, perwatakan, nilai, latar masyarakat dan pengajaran. Jadi apa dia 5S1C tu? 5S ni adalah 5 soalan ni lah. Kemudian 1C merupakan C ialah contoh. Jadi daripada 5 soalan ni kita ingat 1 kata kunci boleh menjawab 5 persoalan ni dan hanya pelajar ingat 1 contoh sahaja. Tak perlu banyak-banyak ya anak-anak. Kerana apa? Kalau kita nak ingat banyak-banyak menjadi beban kepada kamu. Kerana apa? Bukan kamu nak ingat fakta bahasa Melayu sahaja.
banyak lagi subjek lain yang kamu perlu kuasai. Jadi, cikgu rasa teknik 5S1C ni sekurang-kurangnya dapat meringankan beban anak-anak untuk mengingati fakta. Okey, baik. Jom kita aplikasikan teknik 5S1C ni macam mana. Okey, kita ingat dua kata kunci yang dominan tadi apa dia? Bertanggungjawab dengan prihatin. Okey, kita tengok bertanggungjawab terlebih dahulu menggunakan teknik 5S1C. Okey, yang pertama, persoalan. Okey, persoalan tengok. Kita jawab nyatakan persoalan yang terdapat berkaitan dengan tanggungjawab, iaitu persoalan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Okey, kemudian kalau perwatakan, macam mana nak jawab? Isi dia bertanggungjawab. Okey, kita mulakan dengan seorang yang bertanggungjawab. Okey, kena ada perkataan seorang yang untuk perwatakan. Okey, kemudian nilai. Kalau soalan tanya nilai, macam mana nak jawab? Okey, kita tulis nilai bertanggungjawab. Okey, seterusnya, kalau soalan pengajaran, kita tulis untuk pengajaran kita kena buat ayat, kita perlulah, kita mestilah, kita hendaklah, kita sewajarnya, janganlah kita dan sebagainya. Bagi ada ayat sikit. Jangan nilai dengan pengajaran tu sama saja kamu buat. Tu yang jawapan salah. Orang tanya pengajaran, kamu bagi nilai. Orang tanya nilai, kamu bagi pengajaran. Kena bezakan. Kena bezakan. Setiap aspek ni macam mana kita nak tulis jawapan dia. Kemudian yang kelima ialah latar masyarakat. Okey, mulakan dengan masyarakat yang bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Baik, anak-anak. 5 persoalan dah kita jawab. Jadi untuk isi bertanggungjawab ni kita cuma ambil satu sahaja peristiwa atau contoh dia yang boleh merangkumi kesemua 5 soalan ni. Apa dia contoh dia? Okey, kita bagilah contoh dia. Dr. Murni dan Nursia bertanggungjawab menjalankan tugas mereka dengan segera memasukkan gelafundin ke dalam salur darah solehah untuk menyelamatkannya. Kalau kamu nak jawab persoalan, ambil contoh ni. Perwatakan, contoh yang sama. Nilai, contoh sama. Pengajaran, contoh sama. Latar masyarakat, sama. Jadi, tak perlulah persoalan ambil contoh lain, perwatakan kamu ambil contoh lain, nilai ambil lain, pengajaran ambil lain, latar masyarakat lain. Tu membebankan diri kamu nak ingat banyak. Jadi, ambil satu kata kunci, jawab 5 persoalan, hanya satu contoh sahaja. Boleh faham? Okey, kita tengok. Kalau tak faham, tengok yang kedua. Nilai. Bukan nilai kata kunci atau isi dia prihatin. Okey, persoalan dia. Persoalan keprihatinan terhadap penderitaan orang lain. Perwatakan mula dengan seorang seorang yang prihatin. Nilai keprihatinan. Pengajaran, kita hendaklah prihatin terhadap penderitaan orang lain. Latar masyarakat yang prihatin terhadap penderitaan orang lain. Okey, contoh satu saja. Siapa dia? Okey, kita boleh buat Nursia, seorang jururawat yang prihatin terhadap pesakit-pesakit yang koma atau tenat dengan berusaha mendapatkan bantuan darah untuk mereka. Dan terjawab anak-anak 5S1C. Okey, kamu boleh buat catatan teknik 5S1C ni. Persoalan, perwatakan, nilai, pengajaran dan latar masyarakat. Boleh dapat? InsyaAllah boleh kan? Okey, seterusnya. Mengapa dua kata kunci? Okey, dua kata kunci yang dominan yang kamu kena kuasai, kamu kena ingat keseluruhan cerita. Ambil dalam cerita tu apa kata kunci yang merangkumi keseluruhan cerita. Okey, untuk cerita ni bertanggungjawab dengan prihatin. Pasal apa kita kena ingat dua saja? Sekejap cikgu jawab Baik. Sebelum nak berakhirnya kita buat iklan sekejap. Okey, kita tengok peribahasa sikit. Peribahasa berkaitan dengan cerpen kajian kita. Okey. Yang pertama, bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Boleh faham tak maksud dia? Pernah tengok dah enau dah dia?
Okey, ni cikgu ambil sedikit gambar pokok enau dalam belukar. Pernah tengok tak? Kalau siapa biasa masuk hutan pernah tengok kot. Okey, apa dia enau ni? Okey. Maksud dia adalah enau ni sejenis tumbuhan liar yang tumbuh di belukar atau di hutan. Enau ni termasuk dalam keluarga palma seperti kelapa sawit, kelapa dan kurma. Daun dia panjang lurus tu lah. Okey, situasi dia. Orang tua dulu nak buat peribahasa ni dia berdasarkan situasi dia. Dia tengok pokok enau ni akan terus meninggikan dirinya untuk mendapatkan cahaya matahari tanpa memikirkan pokok lain yang berlindung daripada cahaya. Okey, rasional dia apa rasional dia? Jadi, sesuailah dengan peribahasa orang yang mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Okey, seterusnya peribahasa kita yang kedua, tangkai jerin. Tahu tangkai jerin apa dia? Pernah tengok tak pokok jerin? Ni, gambar imej buah jerin. Okey, apa dia buah jerin ni? Maksudnya, jerin ni merupakan ialah sejenis ulam ya. Rasanya pahit tapi sedap. Kulit keras dan berwarna hitam. Hitam keperangan. Tangkai jerin ni sangat pendek dan hampir tidak kelihatan. Jadi berdasarkan pemerhatian orang tua dulu, dia tengok buah jerin ni tersusun rapat disebabkan tangkai jerin ni yang pendek. Apa rasional dia? Tangkai jerin ni yang pendek ni diumpamakan sangat kedekut dengan buahnya sehinggakan buah jerin ni tersusun rapat dan bercantum kulit antara satu sama lain. Keadaan tangkai jerin ni diibaratkan orang yang kedekut. Okey, apakah dua peribahasa yang boleh dikaitkan dengan situasi berikut dalam cerita kita cerpen gerhana manusia ni? Ada dua bagai enau dalam belukar, melepaskan pucuk masing-masing dan tangkai jerin. Siapa watak yang kena mengena dengan peribahasa ni? Tak lain tak bukan Profesor Dr. Juadi. Betul tak? Dia tangkai jerin. Dia kedekut bagi darah kan. Kemudian dia mementingkan diri sendiri, hanya nak bagi pek darah kepada Tuan Besar Musa sahaja dan mengabaikan pesakit dia yang lain. Baik, kita tengok sikit soalan SPM 2016 berkaitan dengan cerpen gerhana manusia. Pernah keluar dah pada SPM 2016. Pasal apa cikgu minta kamu ingat dua saja kata kunci? Ni jawapan dia. Kamu tengok soalan dia. Huraikan satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan dan satu latar masyarakat lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan. Berapa dia tanya? Satu saja kan? Jadi tak perlulah ingat banyak-banyak. Ingat dua cukup dah. Sebab soalan dia minta satu sahaja. Jadi soalan yang bahagian pertama ni, satu latar masyarakat yang terdapat dalam petikan, kita abaikan sebab kamu tak ada petikan hari ini. Dan soalan yang bahagian yang kedua ni, kamu boleh jawab. Satu latar masyarakat lain yang terdapat dalam keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan. Ingat lagi tak kata kunci yang kamu ingat, yang cikgu minta kamu ingat tadi, yang mendominasi keseluruhan cerpen kita hari ini, iaitu prihatin dan tanggungjawab. Jadi kamu bolehlah tulis satu latar masyarakat lain yang lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan ialah masyarakat yang prihatin terhadap penderitaan orang lain. Dapat satu markah. Bagi latar dia satu markah. Mudah tak? Kemudian nak dapat satu lagi markah, kamu bagi huraian atau contoh dia. Siapa huraian yang prihatin tadi? Bagi contoh Nursia yang berusaha mendapatkan bekalan darah untuk diberikan kepada pesakitnya. Komplit. Dapat 2 markah. Jadi susah tak susah ni? Mudah ya kan? Yang penting ingat isi-isi penting, jadikan dia sebagai kata kunci. Okey, baik, kita tengok soalan SPM seterusnya berkaitan dengan prosa moden yang pernah keluar cerpen hipertensi SPM 2018. Huraikan satu persoalan yang terdapat dalam petikan dan satu persoalan lain daripada keseluruhan cerpen yang tidak terdapat dalam petikan. 4 markah. Berapa anak-anak dia minta?
satu ke dua? Satu saja kan. Jadi tak payah ingat banyak-banyak. Begitu juga dengan drama Bukan Gila SPM 2017. Huraikan satu nilai murni yang terdapat dalam petikan dan satu nilai murni lain daripada keseluruhan drama yang tidak terdapat dalam petikan. Satu saja nah. Jadi tak perlu ingat banyak-banyak. Ambil dua sahaja kata kunci yang dominan, yang mendominasi keseluruhan cerita apa yang anak-anak kaji. Itu sebabnya cikgu kata ingat dua kata kunci. Okey, baik. Sebelum berakhir kita renung sejenak nah. Apa perkaitan judul cerpen kajian gerhana manusia dalam kehidupan kita? Okey, apa kaitan gerhana manusia ini? Okey, kita di sini cikgu sediakan dua gambar nah. Satu gerhana bulan, satu gerhana matahari. Bagaimana gerhana bulan dan gerhana matahari ini berlaku? Okay, baik, cahaya bulan yang biasanya menerangi kala malam menjelma, tiba-tiba berlakunya gerhana menyebabkan cahayanya tidak dapat memancar disebabkan oleh letupan lapisan hitam. Maka cahaya bulan akan dilindungi. Maka suasana malam kita akan menjadi gelap. Okey. Itu gerhana bulan. Begitu juga keadaannya dengan gerhana matahari, di mana matahari tidak dapat memancarkan cahaya pada waktu siang. Apabila dilitupi bayang hitam, maka waktu siang kita akan menjadi gelap kerana cahaya matahari tidak dapat memancarkan sinarannya. Jadi apa kaitannya dengan tajuk kita? Okey, gerhana manusia ni merujuk kepada hati manusia yang gelap. Maksudnya hilang pertimbangan dan kewarasan akal fikiran akibat sikap tamak atau materialistik yang terlalu obses atau dominan menguasai diri sehingga hilang sifat kemanusiaan. Maksudnya hati manusia yang hilang pertimbangan. Siapa hilang pertimbangan dalam cerita ni? Tak lain tak bukan Profesor Dr. Juadi yang mementingkan materialistik. Boleh faham tak? Gerhana manusia dengan judul cerpen kita pada hari ini. Okey, baik. Anak-anak, cikgu harap apa yang cikgu sampaikan tadi dapat memberi sedikit informasi, sedikit ilmu kepada anak-anak tentang pembelajaran secara visual dan holistik. Okey, baik, sebagai akhirul kalam, semoga sedikit perkongsian ilmu ini dapat memberikan sedikit pengetahuan yang bermanfaat kepada anak-anak sekalian. Kerana langkah yang beribu batu itu bermula dengan langkah yang pertama. Mohon kemaafan andai apa yang cikgu sampaikan sebentar tadi ada kelompongannya. Segala yang baik itu milik Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekilafan itu datang dari kelemahan cikgu. Baik, cikgu nak anak-anak teruskan menimba ilmu walau kita dalam fasa keempat perintah kawalan pergerakan ini nah. Kerana apa? Kerana masa depanmu dibentuk oleh apa yang kau lakukan hari ini, bukan besok-besok. Kalau bukan kamu, siapa? Kalau bukan hari ini, bila? Jadi teruskanlah menimba ilmu walaupun dalam fasa keempat PKP. Okey. Akhir kata dari cikgu, selamat menjalankan ibadah puasa. Bersama kita memerangi COVID-19. #duduk di rumah, kita jaga kita. Terima kasih barisan hadapan. Andalah wirawan negara kita. Stay at home. Stop coronavirus. Sekian dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis
diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.